Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk membincangkan satu tajuk yang menarik, iaitu penciptaan manusia, bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kamu boleh rujuk buku teks muka surat 53 hingga 58 di dalam bahagian Al-Quran. Okey. Jadi kita akan tengok ayat yang berkaitan dengan tajuk. Okay. Kita akan merujuk kepada surah Ghafir ayat 67. Jadi kita sama-sama baca dan memahami maksud ayat. Okay. Jadi cuba kita tengok ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Sadaqallahul Azim. Jadi kita akan tengok maksud ayat. Okey. Huwallazi khalaqakum min turab. Dialah yang menciptakan kamu daripada tanah. Summa min nutfatin summa min alaqah. Kemudian daripada air mani, kemudian daripada sebuku darah beku. Summa yukhrijukum tifla, kemudian dia mengeluarkan kamu berupa anak kecil. Summa litablahu asyuddakum, kemudian kamu dipelihara sampai ke peringkat dewasa. Okey, ayat yang seterusnya ialah summa litakunu syuyukhan, kemudian kamu sampai menjadi tua. Wa minkum man yutawaffa min qabl. Apa maksudnya? Dan ada di antara kamu yang dimatikan sebelum. Maksudnya tak sempat nak jadi tua, dah ditarik nyawa nah. Kemudian ayat yang seterusnya, walitablugu ajalan musamma, supaya kamu sampai ke masa yang ditentukan. Wala'allakum ta'qilun. Apa maksud dia? Supaya kamu memahami kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasarkan kepada maksud ayat ni, jelaslah kepada kita bahawasanya Allah menciptakan kita daripada tanah, kemudian daripada air mani dan juga membentuk sebuku darah beku, sehinggalah kita semua ni terbentuknya menjadi sebuah satu makhluk yang sempurna. Selain daripada ayat surah Ghafir ayat 67, kita boleh dapati ada juga terdapat juga ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan bagaimana proses kejadian manusia. Sebagai contoh, kita lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga ayat 14. Ayat ini juga menyatakan kepada kita tentang bagaimana proses kejadian manusia yang bermula daripada yang berasal daripada tanah, sehinggalah membentuk nutfah, dan kemudian ia bertukar menjadi alaqah dan seterusnya lah, sebagaimana yang dinyatakan di dalam ayat Al-Quran tersebut. Jadi anak-anak semua bolehlah merujuk Al-Quran, baca Al-Quran, tafsir yang berkaitan dengan ayat yang menunjuk kepada proses kejadian manusia. Kemudian kita tengok jugalah ramai pekaji-pekaji barat, tokoh-tokoh sarjana barat telah membuat kajian tentang proses kejadian manusia, sehingga ada satu simulasi video yang menarik yang menjelaskan bagaimana proses kejadian manusia tersebut. Jadi Ustazah Sedah pun
berkongsi dengan anak-anak semua di dalam di dalam grup, di dalam grup kita, okey, bagaimana proses kejadian manusia daripada setitis air mani dan membentuk segumpal darah. Okey, jadi anak-anak semua boleh tonton ya di dalam video berkenaan. Okey, seterusnya kita akan tengok bagaimana proses kejadian manusia, bagaimana Allah telah menjadikan manusia pertama, manusia pertama iaitu Nabi Adam alaihissalam daripada saripati tanah yang kita panggil sulalah. Okey, jadi proses kejadian manusia ni kalau kita tengok begitu rapi, begitu sempurna yang telah diatur oleh Allah kepada makhluk-makhluknya. Jadi Allah telah menjadikan manusia ni adalah sebaik-baik makhluk. Ini menjelaskan bahawasanya Allah berkuasa ke atas perkara yang diciptakannya. Okey, seterusnya kita akan tengok ya proses kejadian manusia yang bermula daripada nutfah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan nutfah? Nutfah ni adalah percampuran air mani yang dikenali sebagai sperma dan juga ovum bagi perempuan. Okey, sperma ni untuk bagi lelaki, ovum ni adalah air mani yang untuk perempuan. Jadi dalam istilah bahasa Al-Quran, kita panggil nutfah. Jadi anak-anak boleh ingatlah, boleh ingat kedua-dua istilah tersebut. Sebab apa? Tajuk ini juga ada perkaitannya juga dengan subjek ataupun mata pelajaran sains. Okey, untuk proses kejadian manusia yang kedua kita panggil alaqah. Jadi alaqah ni apa dia? Alaqah ni ialah segumpal darah yang tergantung di dalam rahim ibu. Segumpal darah yang tergantung dalam rahim ibu. Orang perempuan dia ada rahim sebab dia boleh jadi ibu. Jadi orang lelaki dia tiada rahim. Jadi alaqah ni juga dikenali sebagai zygote. Dalam bahasa sains kita panggil zygote. Jadi Allah jadikan rahim ibu ni adalah satu tempat yang paling sesuai, satu tempat yang paling selamat bagi proses kejadian manusia. Okey, untuk peringkat seterusnya iaitu kita panggil mudghah atau bahasa sainsnya kita panggil embrio. Jadi embrio ni apa dia? Ataupun mudghah ni apa dia? Mudghah ni adalah seketul daging yang lembut. Okey, seketul daging yang lembut. Jadi ini adalah tahap awal ataupun tahap permulaan bagi pertumbuhan otak, saraf tunjang dan juga pembentukan anggota badan yang lain seperti telinga, mata. Jadi masa ni dalam perut mak kita, bayi yang ada dalam perut mak kita, anak yang ada dalam perut tu ataupun kita yang berada dalam perut mak kita tu, pada peringkat embrio ni kita dah ada mata. Jadi maksudnya anak tu dah boleh melihat dan boleh mendengar. Sebab itulah kita digalakkan, kita disarankan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran supaya pada peringkat inilah kita sudah dibudayakan dengan ajaran Islam yang sebenar. Okey, untuk proses kejadian yang seterusnya kita panggil janin. Janin ataupun bahasa sainsnya kita panggil fetus. Okey, fetus. Jadi pada peringkat janin ni adalah pembentukan seluruh anggota kita seperti tangan, kaki, kita boleh nampak jari apa semua, kita boleh nampak jantina. Sebab tu kalau ibu yang mengandung, kalau dia scan perut tu, maksudnya dia boleh nampak segala pembentukan anggota badan anak yang dikandung. Jadi itu kita panggil fetus. Tahap dia iaitu fetus. Okey, jadi para ulama ni telah bersepakat yang mengatakan bahawasanya roh ni ditiup selepas sempurnanya pembentukan organ tubuh badan. Jadi roh-roh ni akan ditiupkan.
Jadi roh ni sebenarnya kita tak dapat kajilah bagaimana bila masanya ditiupkan, sebab tu adalah antara rahsia-rahsia Allah, okey, rahsia Allah di dalam penciptaan manusia. Okey, kita tengok seterusnya ya. Jika kita tengok kepada ayat, kita rujuk kepada ayat, Allah telah menjelaskan kepada kita bahawa fasa umur manusia ni telah dibahagikan kepada beberapa masa yang tertentu. Okey, jadi bersesuaianlah dengan kehidupan kita dan juga tahap psikologi manusia. Jadi perkara ni dia telah ditetapkan supaya kita menyedari saat-saat yang kita lalui di dunia ni supaya kita tak terleka untuk menjalani kehidupan kita di dunia untuk bekalan di akhirat nanti. Jadi kalau kita perhatikan di dalam buku teks ataupun berdasarkan ayat tersebut, antara fasa kehidupan manusia ni telah dibahagikan kepada 5 peringkat, iaitu bermula daripada fasa kanak-kanak, iaitu fasa pertama bermula pada zaman kanak-kanak yang kita lalui, iaitu ketika bayi sehinggalah kita mencapai usia 15 tahun, itulah dikira fasa kanak-kanak. Jadi pada zaman ni kita mula belajar, bercakap, berjalan, bermain dan kita bergaul dengan persekitaran kita. Jadi ketika bayi kita mula belajar semua perkara tersebut. Okey. Bila kita mencapai usia 15 tahun, kita sudah pun mencapai peringkat ataupun fasa yang kedua. Okey, fasa yang kedua iaitu zaman remaja. Okey, jadi ketika bermula usia 15 tahun, kamu sekarang lah usia 15 tahun di tingkatan 3, kamu sekarang ni di peringkat remaja. Jadi di peringkat ini kamu semua telah ditaklifkan atau telah dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk melakukan segala perintahnya. Okey, jadi solat, puasa, semuanya telah ditaklifkan, sudah dipertanggungjawabkan ke atas kamu sendiri. Jadi kamu hendaklah melakukan segala perintah yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan larangan, kena hidup dan berpandukan kepada peraturan syariah. Okey, jadi seterusnya untuk fasa yang ketiga, peringkat yang ketiga iaitu manusia dewasa. Peringkat ketiga ni adalah dewasa. Jadi dikatakan ikut kepada ilmu psikologi, umur dewasa ni bermula pada usia 35 tahun sehingga 55 tahun. Jadi manusia ni, kita ni boleh mencapai tahap kematangan akal yang sempurna bila berusia di peringkat dewasa. Okay? Jadi pada peringkat usia ni kita telah pun menerima pelbagai tanggungjawab yang lebih besar berbanding di peringkat remaja. Kalau remaja kamu hanya diberi tanggungjawab untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, dan kamu tak lagi dipertanggungjawabkan untuk mencari rezeki ataupun menjaga keluarga. Tapi kalau dia peringkat dewasa ni kamu dah kena melalui tahap kematangan akal dan kamu diberi tanggungjawab yang lebih besar. Jadi peringkat dewasa ni kita dah boleh pun memimpin masyarakat. Jadi itu adalah untuk fasa yang ketiga. Kemudian fasa yang keempat iaitu manusia menjadi tua. Jadi dikatakan usia tua ni adalah di peringkat usia 55 tahun hinggalah umur 70 tahun. Jadi masa usia ni daya ketahanan badan kita semakin lemah. Okey, walaupun lemah, kalau kita tengok orang tua ni
walaupun dia lemah, tapi dengan pengalaman hidup dia yang telah lama, dia dapat menjadi contoh kepada generasi-generasi yang akan datang. Okey, jadi itulah peringkat keempat, iaitu tua. Jadi kita boleh tengoklah Tok Wan kita, kan, datuk-datuk kita, nenek kita, dia banyak pengalaman hidup yang boleh diceritakan kepada kita sebagai panduan untuk kehidupan kita. Okey, untuk fasa yang terakhir iaitu fasa yang kelima, iaitu kematian. Jadi dikatakan usia antara 70 hingga akhir hayat ni Allah kurniakan kepada kita, okey, adalah orang kata dah di peringkat subsidi dah. Okay? Jadi sewajarnya pada usia kita 40 tahun, bermula 40 tahun, kita ni tak patut dah sibuk untuk mengejar urusan dunia ataupun kita berasa gembira dengan hal ehwal keduniaan semata-mata. Jadi berusia 40 tahun tu kita kena dah belajar untuk menginsafi dan mula untuk orang kata yang seeloknya di peringkat muda lagi, tetapi bermula daripada seawal usia 40 tahun, kita hendaklah bersedia dah. Kalaulah Allah panjangkan umur kita sehingga umur 40 tahun, kita kena mula bersedia, sebab bila umur 40 ni kita seolah-olah kita berada di usia yang di peringkat yang terakhir dah. Okey, jadi kita kenalah bersedia untuk menghadapi kematian dan kita cuba untuk mengubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Okey. Okey, untuk yang terakhirnya, bagi tajuk ini, sebagaimana yang kita maklum kamu kena ketahui bahagian bidang Al-Quran apabila terdapat ayat. Okay, kita kena mengetahuilah apa pengajaran ayat yang kita boleh ambil daripada surah yang kita baca tadi. Okey, jadi untuk ayat pengajaran, kamu kena tahu kita mesti mulakan dengan perkataan kita hendaklah. Mesti dimulakan dengan kita hendaklah. Lepas tu kita kena tengoklah apa dia fokus ayat. Jadi sebagaimana yang kita maklum, fokus ayat ini adalah berkenaan dengan proses kejadian manusia ataupun penciptaan manusia. Jadi kita buatlah satu ayat, okey, satu ayat yang bermula dengan kita hendaklah. Okey, contohnya kalau kita boleh tengok, iaitu kita hendaklah meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa mencipta. Okey, mencipta apa? Mencipta manusia dengan sangat sempurna. Okey, itu baru isi. Dalam pengajaran ayat mesti ada huraian. Okey, mesti ada isi, mesti ada huraian, mesti dimulakan dengan perkataan kita hendaklah. Jadi huraian dia, apa dia yang bersesuaian? Kalau kita tengok dalam buku kita, dalam buku teks kita pun, muka surat 57, dah ada dah huraian yang dinyatakan. Jadi mudahlah untuk kita. Okey, saya ulang sekali lagi ya. Kita hendaklah meyakini bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa mencipta manusia dengan sangat sempurna. Itu adalah isi. Okey, uraiannya apa? Agar kita tidak ataupun agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Jadi huraian kita boleh bagi yang bersesuaian dengan isi. Jangan isi ke lain, huraian ke lain cerita dia. Okey, jadi itu yang pertama. Okey, yang pertama, fokus ayat dia, kita yakin bahawasanya Allah mencipta manusia dengan sempurna. Itu yang penting, isi yang penting ya. Yang kedua, kita hendaklah menghargai anggota badan yang diciptakan oleh Allah kerana, untuk huraian kerana manusia merupakan sebaik-baik kejadian. Jadi itu untuk pengajaran yang kedua. Okey, mesti mula dengan kita hendaklah. Okey, fokus ayat kedua, menghargai
anggota badan yang diciptakan oleh Allah. Okey, kerana manusia merupakan sebaik-baik kejadian. Ya, manusia adalah makhluk yang terbaik. Okay, jadi kita kena hargai. Okay, yang ketiga, pengajaran yang ketiga yang kita boleh ambil iaitu kita hendaklah mengakui bahawa anatomi tubuh manusia. Apa dia anatomi tubuh manusia ni? Anatomi tubuh manusia ni maksudnya apa yang terkandung segala susu atur yang ada dalam badan kita ni, diciptakan dengan fungsi yang tersendiri. Kan? Anatomi hidup manusia, kenapa ada urat dia, kan dalam badan kita ada urat saluran darah, kenapa mata kita boleh berkelip, kenapa function dia, semuanya ada fungsi-fungsi yang tersendiri. Okey, jadi itu pengajaran. Okey, kita hendaklah mengakui bahawa anatomi tubuh manusia yang diciptakan Allah mempunyai fungsi yang tersendiri. Itu adalah isi. Okey, huraiannya apa? Agar kita letak kata penyambung, agar kita yakin dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Okey? Okey, yang seterusnya iaitu yang keempat, kita hendaklah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kita boleh ambil pengajaran yang keempat setelah kita mendapat nikmat apa semua, kita boleh buat pengajaran kita hendaklah bersyukur. Kita hendaklah menjadi hamba yang bersyukur. Dengan dengan bersyukur dengan segala nikmat yang Allah kurniakan, ataupun kita letak kata penyambung agar tidak termasuk dalam golongan yang rugi. Agar tu adalah kata penyambung, baru letak huraian. Itu yang terbaik bagi pengajaran ayat. Mesti ada perkataan kita hendaklah, mesti kita ada isi yang berkait dengan ayat, kemudian kita letak kata penyambung dan kita barulah kita tulis huraian. Okey, itulah yang terbaik untuk pengajaran ayat. Okey. Okey, sebelum saya mengakhiri pengajaran saya pada hari ini, saya minta anak-anak semua menjawab soalan kebat yang diberikan. Dan insya-Allah untuk waktu yang akan datang kita akan sama-sama melihat dan berbincang jawapan bagi soalan kebat tersebut. Jangan lupa untuk soalan kebat kamu mesti pastikan ada isi, ada huraian lengkap dan juga kesimpulan. Rasanya itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada waktu yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kamu dapat pada hari ini akan memberi manfaat untuk kehidupan kita dalam mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.